Ya, Atika. Sehubungan itu menerusi pemeteraian perjanjian persefahaman MOU antara Pelabuhan Emirate Bruce dan pihak swasta dari Sarawak, kerajaan sedang membuat kajian pembinaan sebuah pelabuhan laut dalam baharu bagi kawasan selatan Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng telah menyaksikan majlis menandatangani MOU tersebut bagi cadangan membangunkan pelabuhan Tanjung Embang di Muara Sungai Sarawak di Kuching dengan kerjasama antara Pelabuhan Emirate dan Hub Line Berhad. MOU tersebut berlangsung di Antwerp, Belgium. Pelabuhan Antwerp merupakan pelabuhan kontena antarabangsa kedua terbesar di Eropah dan ke-14 di peringkat dunia. Sementara Hub Line adalah syarikat tempatan yang terlibat dalam perkhidmatan logistik perkapalan secara pukal. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam ucapannya melahirkan keyakinan penerapan inovasi terkini dalam pengurusan dan perkhidmatan pelabuhan akan memberi kelebihan kepada pelabuhan tersebut nanti sebagai sebuah pelabuhan yang cekap dengan kos yang murah. Beliau telah menghadiri taklimat oleh pihak juru berunding mengenai impak sosioekonomi projek tersebut yang melibatkan kawasan seluas 109 km persegi. Keseluruhan semenanjung Tanjung Embang akan dibangunkan oleh kumpulan ASA, sebuah syarikat induk pelaburan milik penuh Kerajaan Sarawak. Dalam ucapan itu, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sarawak, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil berkata, pelabuhan berkonsepkan integrasi dengan pembangunan industri tersebut merupakan salah satu daripada dua pelabuhan laut dalam yang akan dibangunkan di bawah pelan strategik pasca COVID-19. Sebuah lagi akan dibangunkan di kawasan utara Sarawak. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK telah membuat permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri KDN untuk membenarkan pengeluaran visa kemasukan berganda kepada pelancong untuk datang ke Malaysia. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu langkah tersebut penting dalam usaha kementerian meningkatkan kedatangan pelancong asing selain membantu penggiat industri merancakkan lagi industri pelancongan negara. Beliau menjelaskan sebelum ini pelancong di beberapa buah negara menggunakan visa kemasukan sehala ke negara ini dan pihak MOTEK memerlukan satu langkah mudah untuk pelancong tersebut datang ke Malaysia. Datuk Seri Nancy bagaimanapun berharap agar KDN mempertimbangkan permohonan tersebut kerana ia di bawah bidang kuasa KDN untuk menentukan perkara itu. So we depend so much on KDN now. We hope that they will pertimbangkan supaya dapat dipermudahkan visa itu bukan hanya untuk India tetapi untuk negara lain juga sekiranya berlaku perkara seperti ini, they can come in lagi, tak mahu lagi single entry untuk visa mereka. So beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat Jawatankuasa Kecil ke-23 ASEAN mengenai budaya dan mesyuarat ASEAN campur 3 jaringan kerjasama kebudayaan ke-11 di Kuching hari ini. Datuk Seri Nancy dalam pada itu juga berharap ia akan dijadikan dasar sementara bagi Malaysia berikutan negara memerlukan lebih ramai pelancong datang ke Malaysia dan perkara itu telah dibincangkan dengan pihak KDN. Beliau memberitahu setakat ini sasaran kemasukan pelancong ke negara ini telah melebihi sasaran iaitu dengan lebih 4.5 juta kedatangan pelancong dan dijangka akan terus meningkat selepas negara Brunei Darussalam membuka sempadan pada 1 Ogos ini. Program Mojing Kenin yang dianjurkan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS melalui Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebauh diharapkan dapat memberi kesedaran, kesungguhan dan daya usaha anak-anak masyarakat Penan mencapai kejayaan dalam pendidikan sehingga ke Menara Gading. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Adat dan Undang-Undang Bumiputera Jefferson Jamit Unyat menegaskan perkara itu ketika berucap merasmikan program berkenaan di Auditorium Lembaga Kemajuan Bintulu. Salah harapan saya agar program kita pada hari ini dapat memberi kesedaran, kesungguhan dan juga daya usaha anak-anak masyarakat kaum Penan mencapai kejayaan dalam pendidikan sehingga ke Menara Gading. Program yang dimulakan semalam menghimpunkan anak-anak Penan yang bersekolah di bahagian Bintulu iaitu merangkumi daerah Tatau, Sebauh dan Bintulu. Menurut Jefferson Jamit, kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif membantu masyarakat Penan di Sarawak khususnya dalam bidang pendidikan. Antaranya, aspek pendidikan dengan menyediakan pengangkutan percuma, bantuan yuran persekolahan, bantuan pakaian seragam, peralatan sekolah serta bantuan makanan khusus kepada komuniti tersebut.
Malah terdapat 12 tabika kemas di beberapa pusat hikmat luar bandar dan di kawasan penempatan kaum Penan seperti di Long Raya, Long Jekitan, Long Beruang, Long Tujang, Kampung Penan Muslim Batu 10 Bintulu, Long Maklim, Long Suar dan beberapa lagi kawasan di negeri ini. Justru beliau berharap melalui program itu, anak-anak Penan dapat berinteraksi dan mendapat pendedahan tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Beliau telah mengumumkan geran peruntukan berjumlah RM10,000 kepada penganjur Mojing Kening serta RM5,000 kepada Persatuan Pembangunan Tipun Penan Sarawak, Petipun, yang juga sama menjayakan program tersebut. Baik, sementara itu Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak Datuk Dr. Azhar Ahmad memberitahu isu keciciran anak-anak Penan ke sekolah antara isu utama yang cuba ditangani menerusi program Mojing Kenin oleh jabatan itu, khususnya di Bintulu, Sungai Asap dan Lusong Laku. Beliau menjelaskan ketidakhadiran pelajar Penan perlu ditangani agar mereka mendapat pendidikan sewajarnya. Isu ketidakhadiran dan keciciran pelajar Penan menjadi masalah utama pihak sekolah ketika ini. Menerusi program ini, ianya akan membantu menangani isu penting di sekolah dalam kalangan anak-anak Penan yang ketinggalan dalam bidang pendidikan dapat dikurangkan dan secara langsung membantu memacu kehidupan kaum minoriti Penan di Sarawak. Selain daripada itu, ujar beliau, penekanan terhadap penguasaan bahasa Inggeris antara yang diberi perhatian menerusi Mojing Kenin itu. Ini kerana bahasa Inggeris merupakan antara prasyarat penting kemasukan laluan khas belajar Penan ke program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan PISMP. Mojing Kenin yang dikendalikan oleh Pejabat Daerah Tatau Sebao mendapat kerjasama Unit Perancang Ekonomi Sarawak EPU, Persatuan Pembangunan Tipun Penan Sarawak Petipun dan Pejabat Residen Bintulu dan Kapit serta Pejabat Daerah Bintulu, Tatau, Sebao dan Belaga. Program tersebut seterusnya akan ke penempatan semula Bakun BRS Sungai Asap dan ke Lusong Laku Murum. Ia bertujuan menyantuni anak-anak Penan menerusi program motivasi celik bahasa Inggeris dan sesi perkongsian bersama anak-anak Penan yang telah berjaya. Perkara yang patut dilakukan oleh anak-anak Penan di mana belajar sungguh-sungguh macam pelajar anak kaum lain lah. Berusaha lebih gigih untuk berjaya. Kami sangat bersyukurlah mewakili pihak kaum Penan lah. Mungkin Tok julung kali program macam Tok di sekolah lah. Harap ianya akan diperluaskan ke bahagian lain lah. Untuk mengambil tempat dan mengambil peluang untuk mendengar apa-apa perkara yang telah disampaikan oleh pihak pegawai pendidikan ataupun jabatan pendidikan baik dari peringkat daerah dan juga dari bahagian dari peringkat ibu pejabat pun ada turut hadir datang pada hari ini. Mojing Kenin akan dijadikan sebagai acara tahunan demi memastikan anak-anak Penan percaya menerusi dunia pendidikan. Sebuah premis perniagaan di Bandar Semanggang, Sri Aman berdepan denda sehingga RM5 juta selepas dikesan menjual minyak masak paket 1 kilogram melebihi had yang ditetapkan. Ketua Pegawai Penguatkuasa Daerah KPDNAGP Sri Aman, Al-Rezamani Abdul Razak dalam kenyataan hari ini memaklumkan pemeriksaan penyamaran oleh pihaknya semalam mendapati tiada stok minyak masak paket dijual di premis tersebut. Al-Rezamani Abdul Razak memberitahu tindakan KPDN-HGP itu susulan aduan dan maklum balas pengguna di media sosial berhubung kesukaran mendapatkan bekalan minyak masak paket 1 kilogram di kawasan mereka. Katanya pemeriksaan lanjut oleh pasukan operasi mendapati ada penjualan melebihi had sebanyak 17 paket atau 1 kotak dalam satu transaksi pada Selasa lepas. Tindakan premis itu didapati gagal mematuhi arahan pengawal berhubung kawalan penjualan minyak masak paket 1 kilogram iaitu sebanyak 3 paket per transaksi. Al-Rezamani menjelaskan setiap pengguna hanya dibenarkan membeli 3 paket minyak masak dan peniaga perlu mematuhi had penjualan yang telah ditetapkan. Ia bagi memastikan setiap isi rumah mampu mendapatkan barang bersubsidi berkenaan. Peniaga yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1964, Akta 122.
dengan denda tidak melebihi RM2 juta, manakala bagi kesalahan berikutnya tidak melebihi RM5 juta. Al-Rezamani meminta masyarakat bekerjasama dengan KPDN HEP dalam memberikan sebarang maklumat mengenai aktiviti penyelewengan barang kawalan dan bersubsidi agar aktiviti ini dapat ditangani. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Terima kasih Buma untuk perkembangan.